Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi niyyatil qabul wa husnul ma'mul wa bi niyyatil qada'i hawaijihi wal akhirati wa bi niyyatil fawzi bi husnil khatimati ودفع البلاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita berada pada 13 Ramadan yang ke-13. Semoga Allah SWT beri perhatian pada kita, perhatian Allah SWT, moga-moga perhatian Allah SWT tertumpu pada kita untuk terus kita berada dalam kebaikan, beramal saleh, istiqamah dan bersabar di Ramadan, insya-Allah. Baik, semalam hadis yang keempat selesai. Antara inti dalam hadis yang keempat, proses kejadian manusia. Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW menceritakan kepada mereka bagaimana keadaan kejadian manusia, proses kejadian manusia, masa yang manusia tempuhi dalam alam rahim. Dan nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian didatangkan malaikat untuk meniupkan roh, kemudian ditetapkan takdir di atasnya. Dan di akhir hadis disebut berkenaan perihal dua keadaan manusia. Ada yang di dunia jelas perbuatan maksiatnya, sehinggalah masanya di akhirat Allah SWT datangkan buku catatan amal, maka jelas dianya ahli syurga, makanya akan masuk syurga. Dan satu lagi keadaan orang yang amalan di dunianya bagus, taat, tapi sehinggalah hampir di hadapan syurga, dibentangkan buku catatan amalnya, maka jelas dianya seorang yang kafir, orang yang tidak melakukan amalan-amalan ketaatan tersebut. Maksudnya jelasnya bukan orang yang ahli syurga, makanya akan masuk ke neraka. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, lafaz yang tersebut merupakan tamthil, contoh sahaja. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, sehasta, sehinggalah seseorang itu berada jaraknya dengan syurga ataupun neraka satu hasta. Satu hasta tadi adalah perumpamaan yang berlebih kurang. Maksud yang dimasukkan adalah secepis satu masa daripada umurnya, bukanlah yang dikehendaki dengan maksud sebenar hakikat dira' tu, sehasta tu, ya.
adalah penggunaan bahasa sahaja, dan bukanlah dengan maksudnya tepat. Tahdidu minaz zaman, bukan dengan makna yang sebenar, majaz sahaja. Kerana sungguhnya itu gambaran yang diberi oleh Imam Nawawi dalam syarah beliau, innal kafira idza qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah thumma mata dakhala jannah. Kerana sungguhnya seorang kafir, yang mana kita maklum orang kafir sepanjang hidupnya mana ada ketaatan, sebab si beriman pada Allah, buat kebaikan sekalipun tidak dinilai. Tapi bila di akhir kehidupannya, Allah beri taufik dan hidayah untuk ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah thumma mata, kemudian mati, dakhala jannah, pastinya akan masuk syurga. Dan juga muslim idza takallama fi akhir umrihi bi kalimatil kufri dakhala an-nar. Dan seorang muslim bila di akhir kehidupannya, akhir hayatnya, di akhir umurnya bercakap ataupun menuturkan kalimah kufur, pastinya akan masuk neraka. Ya, gambaran kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Baik, masuk pada hadis yang kelima, al-hadithul khamis. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu Bukhari wa Muslim. Fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis yang kelima diriwayatkan daripada Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, anak saudaranya bernama Abdullah, anak saudaranya bernama apa? Seperti yang kita maklum, Sayyidina yang meriwayatkan hadis Ummul Mukminin iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti mana yang kita maklum daripada sirah, Sayyidina Aisyah tidak memiliki anak, tapi ia digelar dengan Ummi Abdillah dalam hadis yang kelima. Merujuk kepada ada anak saudara yang bernama Abdullah bin Zubair. Baik. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, iaitu dalam agama kami, hadza yang ini, iaitu Islam, ma laysa minhu yang bukan perkara, mengada-adakan perkara yang bukan daripada Islam, fa huwa radd, maka dia tertolak. Itu pada dua maksud, amalan tertolak ataupun dia itu sendiri tertolak daripada Islam. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam satu riwayat bagi yang dimiliki oleh Imam Muslim, riwayat yang ada dalam kitab Muslim dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Sesiapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan daripada urusan agama kami, fahuwa radd, maka dia tertolak ataupun amalan itu tertolak. Baik, kita lihat sedikit dan huraian hadis pun memang pendek. Fahuwa raddun mardudun fihi dalilun ala anna al-ibadati min al-ghusli wal-wudu'i was-sawmi was-salati idza fu'ilat ala khilafi syar'i kunu mardudatan ala fa'iliha wa anna al-ma'khudha bil-'aqdi al-fasidi yajibu radduha ala sahibihi wa la yumliku. Maksudnya dalam hadis itu fahuwa raddun dengan maksud mardudun. Fahuwa raddun masdar dengan maksud isim, dengan maksud isim fa'il mardudun, tertolak. Fihi dalilun, dalam hadis ini ada dalil, adalah satu dalil bahawa ibadat dari segi mandinya, kebersihan, wudu, puasa, solat, apabila amalan-amalan ibadat tersebut dilakukan secara khilaf syarak, bertentangan dengan syarak, berlawanan dengan syarak, takunu mardudatan, maka ibadat-ibadat tersebut akan tertolak, tidak diterima. Bila ibadat-ibadat yang kita lakukan tidak mengikuti garis panduan syarak,
maka mardudun, maka amalan tersebut, ibadah tersebut tertolak. Ala fa'ilha, dikembalikan, maksudnya tidak diterima, tidak dianggap sebagai ibadah Islam. Mardudatun ala fa'ilha, dikembalikan, maksudnya dinisbahkan kembali hanya kepada orang yang pelakunya sahaja. Dan juga ia dalam ibadat, dalam muamalat, apa-apa harta yang diambil dengan akad yang fasid, apa-apa dalam muamalat, apa-apa perkara harta yang diambil, harta benda yang diambil melalui akad yang rosak, akad yang fasid, maka wajib dikembalikan semula kepada pemilik dan tidak boleh dimiliki. Sah transaksi tidak sah bila akadnya fasid. Baik, kata Imam Nawawi, wa fihi dalilun anna man ibtada'a fid din bid'atan la tuwafiqu asy-syar'a fa ithmuha 'alayhi wa 'amaluhu mardudun 'alayhi wa innahu yastahiqqu al-wa'id. Qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa 'alayhi la'natullah. Berkata Imam An-Nawawi, dalam hadis ini, dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang kelima, ada dalil, ada merupakan satu dalil bahawa sesiapa yang melakukan satu perkara yang baru, bid'ah maksudnya perkara yang baru, melakukan satu perkara yang belum ada dalam agama, bid'atan la tuwa, satu perkara bid'ah la tuwafiqu syar'a, yang tidak menepati syarak, yang tidak menepati syarak, tidak menepati apa yang Islam datangkan. Sesiapa yang melakukan bid'ah yang tidak menepati syarak, bukan dalam bentuk syarak sama sekali, fa ithmu alaihi, maka dosa bid'ah tersebut ditanggung ke atasnya, bertanggungjawab ke atas dosa yang dilakukan. Maksudnya melakukan perkara yang tidak menepati syarak, maka itulah bid'ah. Isia baudah makna bid'ahnya, satu perkara yang tidak bersesuaian, tidak menepati syarak. Jadi perbahasan bid'ah tu panjang, cuma jangan kita salah faham. Bukanlah hadis kelima itu menolak secara menyeluruh. Jelas dalam syarah pun sebut la tuwafiqu syar'a, tidak menepati, tidak bersesuaian dengan syarak. Maka dosa bid'ah, kelakuan ataupun perbuatan bid'ah itu ditanggung ke atas pelakunya, dan amalan yang dia buat tadi mardudun, tertolak, ditolak. Wa innahu yastahiqqul wa'id, dia pelaku bid'ah itu layak untuk menerima balasan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatha hadathan aw awa muhdithan, sesiapa yang melakukan satu bid'ah, satu perkara bid'ah, ataupun melindungi pelaku bid'ah, fa alaihi la'natullah, maka wajiblah ke atasnya ataupun layaklah ke atasnya laknat Allah. Baik, oleh kerana hadisnya pendek, hadis yang kelima, kita terus masuk pada hadis yang keenam. Al-hadits sadis, Nabi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha al-jasadu kulluh idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang keenam, hadis diriwayatkan oleh Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, ada sedikit dobit dekat sini. Nu'man bin Bashir
adalah bayi yang pertama kaum Ansar. Bayi yang pertama dari kalangan kaum Ansar lahir selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berlaku peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah, bayi yang pertama yang lahir dalam tempoh tersebut setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah An-Nu'man bin Bashir, Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya sahabat, Nu'man bin Bashir, Sayyidina Nu'man bin Bashir, beliau dan ayahnya adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala bayyinun, sungguhnya perkara halal dah jelas, wa innal harama bayyinun, perkara haram pun dah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara halal dan haram itu, di antara keduanya ada beberapa perkara mushtabihatun yang masih samar, yang kesamaran, yang tidak jelas kedudukan perkara tersebut. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak ramai manusia mengetahui perkara-perkara mushtabihat itu. Kalau perkara halal dan haram jelas, ada perkara-perkara yang di antara halal dan haram, kedudukannya di antara halal dan haram itu, ramai manusia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Faman ittaqa syubhat, oleh kerana keadaan perkara syubhat itu ramai yang tahu, oleh itu sesiapa yang ittaqa syubhat, menjauhi, mengelak, menghindari ataupun berjaga-jaga dirinya, berjaga-jaga daripada perkara-perkara syubhat, maksudnya mengelak daripada perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a dinihi, maka sungguhnya dia telah membebaskan agamanya daripada fitnah, bebas daripada fitnah, ataupun dengan maksud istabra'ah, mensucikan. Faqad istabra'a dinihi, sungguhnya dia telah memelihara agamanya, wa irdihi, marwahnya. Jadi manfaat faedah orang yang mengelak daripada perkara syubhat, agamanya terselamat, marwahnya pun terselamat. Selamat daripada apa? Fitnah-fitnah, dituduh mengambil perkara yang haram. Walaupun perkara tadi belum jelas halal ke haramnya, halal pun isi, haram pun isi, tapi dalam kategori syubhat, sesiapa yang mengelak ataupun memelihara dirinya daripada perkara syubhat, maka sungguhnya dia telah membebaskan, memelihara ataupun mensucikan agamanya dan maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, sesiapa yang masuk dalam perkara-perkara syubhat, ambil jua, maksudnya tahu perkara yang jelas statusnya halal ke haram, dia ambil jua, buat jua, maka waqa'a fil haram, dia akan masuk ke dalam, pasti dia akan masuk dalam, terjerumus ke dalam perkara haram. Jadi Nabi SAW dah sebut, ambil syubhat, waqa'a fil haram, terus akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Bismillah. Jadi berhati-hati dengan perkara-perkara syubhat. Karra'i yar'a hawla al-hima, Nabi SAW datangkan contoh. Nabi SAW sebut tadi, siapa yang jatuh terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat, pasti dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Perkara syubhat tadi belum jelas kedudukannya halal ke haram, tengah-tengah. Tapi Nabi SAW sabda, siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, pastinya akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Tapi siapa yang memelihara dirinya daripada perkara syubhat, mengelak daripada perkara syubhat, ini adalah telah menyelamatkan agamanya dan maruah dirinya. Nabi SAW datangkan contoh macam ni. Sebab apa Nabi SAW sebut orang yang ambil syubhat, nya pasti akan ambil haram. Siapa yang terjerumus, terpengaruh dengan perkara syubhat, pastinya akan masuk ke dalam perkara-perkara yang haram. Nabi bagi contoh, karra'i yar'a hawla al-hima, seperti mana seorang pengembala membawa ternakannya
di sekitar, mengembala ataupun bawa binatang ternakannya meragut di sekeliling kawasan sempadan, kawasan larangan, kawasan larangan. Si masuk, belum masuk ke dalam kawasan larangan, tapi di sempadannya. Hima itu sempadan. Sempadan. Hampir-hampir ayyarta'a yushiku ayyarta'a fihi. Maksudnya binatang ternakannya tadi risikonya bila dekat dengan sempadan tu hampir-hampir masuk binatang-binatang ternakannya tadi masuk dalam memakan rumput di dalam kawasan-kawasan larangan tadi, pagar tadi. Ala wa inna likullin. Selesai contoh Nabi SAW. So apa? Nabi SAW sebut orang yang mengambil syubhah pastinya akan berharam. Contohnya seperti pengembala tadi, bawa ternakannya di sekitar kawasan yang dilarang, pagarnya. Perbuatan macam dia berisikonya boleh jadi bukan boleh jadi memang binatang bukannya tahu pun apa yang dilarang, binatang akan masuk ke dalam kawasan yang dilarang tadi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Jadi Nabi SAW tunjukkan lagi, beritahu, kata hendaklah kamu mengetahui, ala huruf harfut tanbih, hendaklah kamu ketahui sesungguhnya setiap raja itu memiliki kawasan jajahan larangannya, kawasan larangannya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, hendaklah kamu ketahui ataupun dengan maksud ingatlah, sesungguhnya kawasan larangan Allah adalah maharimuhu, perkara-perkara yang Allah telah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Jadi Nabi SAW bawa lagi gambaran, setiap raja ada kawasan pemerintahannya dan yang ada sempadan, ada kawasan larangannya. Allah SWT ada perkara-perkara, ada kawasan yang dilarang oleh Allah SWT, dan ianya merujuk kepada perkara-perkara yang diharamkan, maharimu Allah, yang perkara yang Allah telah larang, haramkan. Jadi perkara-perkara yang menghampiri kepada haram itu adalah syubhat. Wa inna fil jasadi mudghatan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sesungguhnya dalam jasad manusia ada seketul daging, mudghah. Idza salahal jasadu kullu, bila elok seketul daging tersebut, maka eloklah jasad itu semuanya. Wa idza fasadal jasadu kullu, bila rosak daging tersebut, maka rosaklah ke semua jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah ataupun ingatlah, itu daging tersebut adalah hati. Bila hati baik, maka semua anggota akan baik, semua jasad akan bagus, akan memelihara diri daripada perkara-perkara yang haram. Sebab panduannya dalam hadis tadi, hendaklah kita menjauhi perkara-perkara syubhat supaya tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Hendaklah kita memelihara hati kita. Bila hati bagus, maka semua amalan, perbuatan, tingkah laku kita akan jadi bagus. Bila rosak hati, maka rosaklah, zahirlah daripada jasad, badan kita, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, amal-amal yang tidak baik. Auzubillah min dzalik. Baik. Seterusnya hadis kelebihan, insyaallah syarahnya kelak kita akan datang. Hadis kelebihan Ramadan. Sambung sikit hadis kelebihan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman wa hadarana Ramadan atakum Ramadan atakum Ramadhanu syahru barakatin yaghshakum Allah fihi fayunziru rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a yanzuru Allah ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatuhu bi malaikatahu
فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. رواه الطبراني warwatuhu thiqatun. Maksud hadis daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda pada satu hari ketika bulan Ramadan telah datang kepada kami. Sabda Nabi SAW, telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Allah Subhanahu Wa Taala akan menumpukan perhatiannya kepadamu dalam bulan Ramadan. Lalu dia akan menurunkan rahmat dan akan menggugurkan dosa-dosa dan menerima doa. Dia akan memerhatikan perlumbaan kamu dalam Ramadan dan dia akan membangga-banggakan kamu kepada para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu akan kebaikan. Sesungguhnya orang yang celaka ialah seseorang yang telah dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan ini. Hadis riwayat Imam Tabarani. Hadis kelebihan Ramadan. Intibati daripada hadis tadi, Nabi SAW bersabda, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan yang telah datang kepada kita. Melaluinya, melalui Ramadan ni, tumpuan Allah SWT khusus untuk kita. Apalagi kita mahu selain daripada perhatian Allah. Kita memang sangat perlukan perhatian Allah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang kita sedang diuji dengan COVID-19, dengan musibah di kita. Maka ambillah peluang Ramadan yang datang tu untuk tarik perhatian Allah. Ramadan yang sendiri memang datang, memang Allah SWT jadikan untuk menumpukan perhatiannya kepada manusia, kepada orang Islam. Dan melaluinya juga Allah SWT menurunkan rahmat dan menggugurkan dosa-dosa serta menerima doa. Allah menurunkan rahmat untuk kita, mengampunkan dosa dan menerima doa. Sebab ya, bila puasa dalam Ramadan khususnya, kita kena memperbanyakkan doa. Dan Allah SWT kita digalakkan, Nabi SAW dalam hadis tadi bersabda, Allah memerhati perlumbaan kamu dalam Ramadan. Allah nak langgar kesungguhan kita dalam melaksanakan amal. Maka perbanyakkan amalan-amalan kita, solat sunatnya, sedekahnya, infaknya, baca Al-Qurannya, zikir tasbihnya. Bahkan kita dah dianjurkan untuk perbanyakkan zikir-zikir yang khusus untuk Ramadan. Sampingnya, perbanyakkan amalan lain khususnya baca Al-Quran. Bahkan Allah SWT berbangga-bangga pula hamba-hambanya yang berlumba-lumba dalam amalan tadi. Allah banggakan kepada para malaikat. Allah SWT sebut hamba-hamba yang berlumba-lumba dengan amalan tadi di hadapan para malaikat. Maka hendaklah kita memperlihatkan kebaikan kita sebanyak mungkin, insya-Allah. Dan satu peringatan pada hadis tersebut, sungguhnya orang yang celaka, maksudnya orang yang malang, si bertuah, ialah seorang yang telah jauhkan daripada rahmat Allah pada bulan ini. Na'udzubillah. Moga-moga Allah SWT pelihara kita daripada keadaan tersebut, insya-Allah. Moga Allah SWT terima usaha kita. Moga Allah SWT makbulkan segala permintaan hajat kita. Moga Allah SWT mudahkan segala urusan. Moga Allah SWT istiqamahkan kita, jadikan kita orang istiqamah dalam beramal taat kepada Allah, sehingga di akhir hayat kita digunakan husnul khatimah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.